Nikmati ganjaran berganda di bilik pembalatan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang berada dalam page saya. Selamat bekerja, selamat bercuti. Dah masuk hujung minggu, selamat hari Jumaat. So, saya doakan semoga perjalanan anda, urusan anda pada hari ini dipermudahkan semuanya. Apa tu kata, dapat berjalan dengan baik. So, di kesempatan ini, hari Jumaat ni, so sama-samalah kita perbanyakkan kita punya selawat, perbanyakkan kita punya zikir, selawat pada Nabi, especially kerana hari Jumaat ni memang sangat-sangat digalakkan kita untuk banyakkan selawat. So, pagi ni ada sikit topik yang saya nak share dengan you all. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada mereka yang selalu berada dalam page saya, yang selalu like, komen, bagi review, share, tag kawan-kawan yang macam-macam lah, tanya soalan pada saya, yang bagi ucapan. Alhamdulillah, saya sangat-sangat hargai semua benda tu. So, apa yang kita nak buat, kita memang plan untuk bantu anda semua. So, that's why kita banyak sharing info-info, input-input yang orang awam perlu tahu, yang orang awam perlu ambil tahu, perlu ambil tahu. Jadi tak semua orang dapat bersama dengan saya, tak semua orang berada dalam page saya, tak semua orang yang ada masalah yang kita tahu. Tapi dengan cara you all follow kita punya FB page, you all share, you all tag dengan kawan-kawan, so share tak langsung kawan-kawan you all pun tahu. So mula-mula siapa ada masalah, kalau ada masalah audio, tolong bagi tahu dengan saya. Saya just nak mulakan dah kita punya perkongsian pada hari ini. Kalau ada tak dengar, just bagi tahu, minta tolong. Dan kalau rajin, bagilah like kat situ, bagilah love dekat situ. Barulah seronok kita ada communicate dekat situ. Okay. Saya nak share satu benda berkaitan dengan abuse mean maksud dia penderaan. Ini rentetan daripada kita dapat beberapa soalan dan masalah yang follower kita banyak tanya. Waalaikumsalam Puan Adinda Ratu Cinta. Selamat pagi Farhan Zulkifli. Terima kasih kerana berada dalam live saya. Sorry. Okay, kita share benda ni sebab saya dapat banyak soalan. Dan kalau you all perasan, baru ni saya ada jumpa satu sesi consultation. Saya ada jumpa dengan satu wanita. So, dia ada masalah berkaitan dengan penderaan. Dan so dia tak tahu nak buat apa. So, and then a few lagi dalam 2-3 hari lepas, ada yang PM saya tanya berkaitan dengan penderaan mental. So, sebenarnya ramai orang tak tahu apa antara penderaan mental, apa dia penderaan fizikal. Sebab bila kita share benda-benda tu, mereka akan PM dengan kita, dia tanya dengan kita, penderaan mental tu macam mana, penderaan fizikal tu macam mana. Okay, that's why kita buat live ni untuk sharing benda-benda ni. So bukan saja you all kena tahu apa benda penderaan tu, bentuk-bentuk penderaan tu macam mana, tapi you all juga kena tahu macam mana nak keluar daripada benda tu. Macam mana you all nak settle benda tu, nak pergi mana. Kalau kita kena pukul, kena macam-macam lah. Itu memang kena pukul, kena herdik ke, kena ugut ke. So benda-benda ni kita tak jangka benda tu akan berlaku. Masa kita kahwin dulu, kita dapat pasangan kita, kita memang berharap pasangan tu adalah orang yang terbaik untuk kita. Tapi Allah nak uji kita dengan datang ujian-ujian macam ni, penderaan, kita kena dera, kita kena pukul. Tapi benda-benda macam ni kita tak boleh biarkan. Kita kena ada satu solution, kita kena keluar.
tapi tak semua orang tahu macam mana nak buat benda tu. Okey, video ni live pagi ni panjang. Isu dia sangat besar, sangat panjang. Tapi pagi ni saya nak just buat a part saja, sebahagian saja. So nanti esok saya akan sambung lagi sebahagian. So those yang ikut pagi ni, esok kena ikut. Pagi ni saya just nak share definisi konsep apa dia penderaan mental, apa dia penderaan fizikal. So esok saya akan share macam mana you all nak keluar daripada benda tu. Macam mana you all nak buat, apa benda yang you all nak kena buat supaya you all boleh protect yourself daripada keluar benda tu. InsyaAllah esok saya akan share benda tu. Pagi ni saya nak share benda-benda yang you all kena tahu, apa dia penderaan mental, apa dia penderaan fizikal. Okay, kalau penderaan mental, saya pergi penderaan fizikal dululah. Penderaan fizikal ni tuan-tuan dan puan-puan, ini saya cerita dalam tempoh kahwin lah. Dalam tempoh kahwin, penderaan fizikal ni benda-benda yang melibatkan fizikal you, tubuh badan you. Tubuh badan, sebelum tepuk sikit sini, ini tubuh badan kita ni. So apa-apa benda yang pump pada kita, tubuh badan kita, itu adalah satu penderaan fizikal. Contohnya macam pukulan, tumbuk, yang ada kena tumbuk pun kena tumbuk juga, yang kena pukul, cubit, ada cubit. Kalau cubit sayang tu kita tak kira lah. Ini cubitan yang memang meninggalkan bekas, meninggalkan lebam, luka. Ada yang pukul, ada yang tumbuk, ada yang sepak, ada yang sepak. Sepak dengan sepak lain. Sepak ni, sepak kaki. Ada yang apa lagi, pegang kepala, hentukkan ke dinding. Banyak dah tuan-tuan. Perempuan saya dah jumpa banyak kes. Banyak kes, kalau nak cerita banyak kes. So saya pernah share, ini benda-benda yang berlaku. Antaranya saya pernah jumpa satu wanita yang dibotakkan kepala oleh suami dia, yang ditendang keluar daripada kereta, yang ditumbuk, yang dipukul, yang ada pernah yang disimbah dengan air panas. Kita dengar benda ni macam ngeri kan, tapi this is the real case. Saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan, benda ni betul-betul berlaku. Dan memang kita dah jumpa banyak. Tumbuk, sepak tu biasalah. Ada yang pernah diangkat TV nak dibaling, kena pada tubuh badan dia, belum lagi barang. So this is the physical abuse. You all kena tahu ini physical abuse yang melibatkan tubuh badan. Physical abuse ni dia akan meninggalkan luka, lebam, kesan sakit dekat situ. Dia melibatkan benda macam itulah. Kadang-kadang kena lempang kan, berdesing telinga tu, berdarah, hidung berdarah, gigi patah, mata lebam. Dia kena tarik rambut sakit, kena sepak punggung sakit, kena tolak jatuh terduduk sakit. Sakit pada tubuh badan, itu adalah physical abuse. Puan-puan dan tuan-tuan kena tahu benda tu. Tumbuk, itu physical abuse. Physical abuse ada cara dia macam mana kita nak protect diri kita. Let's say kalau you all plan untuk settlekan benda tu, ada orang memang dah tak tahan, dia pergi ke mahkamah nak filekan kes perceraian di mahkamah. So ada benda yang kita nak daripada situ supaya you all boleh follow untuk buat permohonan apa-apa untuk you keluar daripada tu. Cuma saya nak share satu benda, you jangan lupa buat report polis lah, itu saja. Dan rentetan daripada tu nanti kita akan sharekan esok tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Saya nak pergi dengan mental abuse, penderaan mental. Penderaan mental juga berlaku dalam rumah tangga. So antara contoh-contoh penderaan mental yang biasa kita jumpa, yang biasa kita dengar, puan-puan sendiri pun ada baca benda ni, bukan tak ada. Ada, cuma kita pun kadang-kadang tak realise lah benda tu, itu penderaan mental sebenarnya. Sebelum saya nak pergi penderaan mental ni, why not you all share sikit kita punya live ni. You all tag kawan-kawan you all yang
yang apa yang perlukan kepada masalah ni. Kawan-kawan you all banyak, kita biasa dengar dengan dia tapi kita tak tahu nak buat macam mana. Why not you tag benda ni, bagi kat dia dengar, so at least dia boleh get something daripada sini. Terima kasih pun Hasimah Awak Bakri. Jangan lupa, Waalaikumsalam, jangan lupa untuk share benda ni kawan-kawan, tag kawan-kawan yang perlukan kepada benda ni. Jangan lupa belanja like, belanja love, insya-Allah sama-sama kita dapat communicate. So benda ni is a free information yang you all boleh ambil dan gunakan. So saya nak continue dengan penderaan mental. So apa yang you all tahu dengan penderaan mental, dia tak melibatkan fizikal. Dia tak melibatkan fizikal. Dia tak kena pada badan kita ni. Tak kena tubuh badan kita, muka kita, tak kena telinga kita, tak kena. Tapi dia kena dekat mana? Dekat sini. Dekat hati ni. Dia zaz dekat sini. Dia memang macam merobek hati terus. Dia tembus. Penderaan mental ni. Mental ni contohnya macam dia memberi macam satu ketakutan, kesedihan, benda-benda yang memberi kita, orang kata apa, stres, kemurungan. Itu efek-efek dia. Contohnya tuan-puan yang kita jumpa macam kata apa, ugutan. Dia tak kena pada kita. Dia ugutan, ancaman, ejekan. Ejekan pun ada Ejekan pun ada. Saya pernah jumpa. So macam physical, wife tu ada something yang mungkin tak berapa cantik ataupun tak berapa suka lah pada suami dia, macam tak suka, dia akan ejek wife dia macam tu. Ejekan ni mula-mula mungkin okey, lama-lama dia makan hati. Ejekan. Lepas tu silent. Silent kita panggil apa silent, saya tak ingat lah dia panggil. Dia macam, dia ada something wording dia kat situ. Dia silent, dia macam, maksud dia tak bercakap. Tak bercakap tapi ada ayat dia lah, saya dah tak dapat recall sekarang. Dia tak bercakap. You bayangkan, ada satu kejadian, ada satu orang yang saya pernah jumpa, seminggu suami tak bercakap dengan dia. So dia tak tahu apa masalah dia, dia tak tahu apa benda. Tiba-tiba betul apa salah dia, salah siapa, salah dia buat yang tak kena ke. So dia nak settle benda tu tak boleh, sebab benda tu tak dapat communicate, diam. Dia silent. Dia ambil macam apalah ayat dia, ya Allah, tak dapat tak masuk lah pula dalam ni. Tapi kita faham lah, dia mendiamkan diri dalam tempoh yang lama. Lepas tu, itu contoh dia, silent. Ada orang yang tak makan. Tak makan ni pun walaupun nampak okey, tapi setengah orang dia memang macam apa, macam beri tekanan. Assalamualaikum Roslan, kawan saya Lan. Selamat pagi Lan. Apa tadi? Tak makan. Tak makan. Nampak macam simple, puan-puan dan tuan-tuan. Saya pernah jumpa kejadian ini dekat sahabat bernam. Satu wife tu, dia suri rumah. So dia, tekanan dia adalah apa saja yang dia masak, suami tak makan. Apa saja yang dia masak, suami tak makan. You bayangkan. Masa tu berlangsung lama. Jadi itu memberi tekanan. Benda tu stres pada dia. So dia tak tahu apa masalah dia. Dia macam tak makan. Ada yang suka mengeluarkan silent treatment. Betul, silent treatment. Dia macam diam je. Dia macam memberontak, dia diam. Terima kasih puan. Lepas tu dia macam ada tu, dia IJ kan. Ada suka yang macam dia memberi apa tu, ejek dia tu, dia hina family, menghina keluarga betua dia, maksudnya menghina keluarga lah. Itu juga sangat memberi tekanan. Ada orang yang pernah saya jumpa, dia kata, saya ni tuan, kena kutuk ke, kena ejek ke, kena hina dengan saya boleh terima, tapi jangan hina keluarga saya. Bila start pasangan saya dah hina keluarga saya dah jadi macam that's it, saya dah tak tahan lagi. Ada menghina keluarga pun termasuk juga dalam mental abuse. Ejekkan, lagi mengasingkan tempat tidur, tak pasal-pasal ada asing tempat tidur. Tekanan, kita tak kena tubuh badan kita, tapi tekanan. Ada yang macam saya kata ejekkan, dia ejek hari-hari, dia ejek.
menghempas barang-barang kesayangan, barang-barang rumah, tumbuk pintu. Dia tak tumbuk kita, tumbuk pintu, dia hancurkan barang-barang dalam rumah, dia rosakkan, dia contengnya. Benda-benda ni memang mental abuse. Contoh-contoh mental abuse yang berlaku dalam rumah tangga. So you all dapat something hari ni. Ada beza physical abuse dan mental abuse. Ramai orang sebenarnya, ni saya cakap, dalam 10 orang mungkin dalam 4 orang yang ada physical abuse, tapi 6 orang ada mental abuse. Cuma orang yang mengalami kebenderaan mental ni, dia lebih kepada tak tahu apa nak buat, apa yang dia boleh buat. Ada orang kata kalau dia nak mohon cerai di mahkamah ke, mohon perlindungan ke mahkamah ke, macam mana dia nak buat? Kalau luka, macam penderaan mental kan, luka kan, kesan dia. Tapi kalau penderaan, kalau dia terputus tadi, okay, saya kira you all dah dapat something hari ni. Moga-moga dapat bagi, orang kata apa, semoga dengan perkongsian pada hari ini dapat bagi something pada you all. Ambil lah benda ni sebagai ilmu, sebagai info yang you all boleh tahu, yang you all perlukan. Kalau ada kawan-kawan, kongsikan dengan mereka. So jumpa lagi, insyaAllah esok saya akan livekan berkaitan dengan macam mana nak ceritakan benda ni. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.